Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sambung lagi pengajian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Al-Ahadith Al-Muntaqabah yang dikarang oleh Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala, yang meninggal dunia pada tahun 1965 Masihi. Okey, baik. Kita baca hadis ke-140 dalam tajuk hak-hak seorang Muslim. Tengok tajuknya, Ikram Muslimin, hak-hak seorang Muslim. Hak-hak seorang Muslim, hadis ke-140. Hadis 140. Hadis 140. Dah baca hadis tu ke belum? Ada yang dah tanda ke? Kalau tanda yang saya buat ni 140 lah. Kalau siapa nak dapat kitab agak depan ni, saya dah bawa. Okey, baik. Hadis ke-140. Muka surat kalau kitab saya ni 449. 449. Muka surat 449 bagi mereka yang pakai kitab macam saya. Okey. Mushaf apa tu? Kitab kecil tu mushaf apa? 392. Baik. 392 yang pakai kitab kecil, cetakan kecil tu 392. Yang pakai kitab cetakan besar 449. Okey, baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina an-nasihah. Inna ad-dina an-nasihah. Inna ad-dina an-nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim, rawahu an-Nasa'i. Babun nasihati lil imam. Baik. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu ialah ketulusan dan kesetiaan. Dekat sini diterjemahkan lafaz nasihat dengan ketulusan dan kesetiaan. Ini satu terjemah. Ini ialah satu terjemah. Dan boleh juga diterjemahkan dengan terjemah yang lain. Tak apa, nanti saya akan jelaskan kemudian. Agama ialah nasihat. Agama ialah nasihat. Okey. Kemudian Rasulullah ulang, sesungguhnya agama itu ialah nasihat. Sesungguhnya agama itu ialah nasihat. Jadi di sini diulangkan 3 kali. Cuma penterjemah kitab ini terjemahkan dengan nasihat memberi makna ketulusan dan kesetiaan. Maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, kepada siapa wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, kepada Allah Taala, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin-pemimpin Islam serta orang awamnya. Jadi 5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan 5. Agama, nasihat kepada Allah, 1, kepada kitabnya, kitabullah, rasulnya, para pemimpin Islam, dan kepada orang awam. Baik, dalam keterangan ni dia ada bagi tahu iaitu apakah yang dimaksudkan dengan ketulusan dan kesetiaan. Tapi sebelum kita masuk kepada penerangan kitab ni, kalau bahasa Melayu ada beza di antara makna nasihat dalam bahasa Melayu dan nasihat dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayu kita fahamlah nasihat maknanya bagi apa? Bagi dorongan, bagi galakan, nasihat itu dipanggil nasihat. Tapi dalam bahasa Arab, lafaz an-nasihah ialah maknanya lebih luas daripada makna dalam bahasa Melayu. Memang salah satu makna nasihah dalam bahasa Arab ialah memberi nasihat. Tapi an-nasihah dalam bahasa Arab ada beberapa makna. Antara makna dia ialah menginginkan kebaikan orang lain. Itu antara makna nasihah. Iradatul khair lil mansuhilah. Antara makna nasihat ialah inginkan kebaikan orang lain. Itu satu makna. Makna yang kedua ialah menunaikan tanggungjawab. Itu juga antara makna nasihat. Makna yang ketiga, macam dalam
penterjemah kitab ni buat, iaitu nasiha memberi makna ketulusan dan kesetiaan. Makna yang keempat, nasihat yang biasa tu lah dalam bahasa Melayu, tu makna yang keempat. Makna yang kelima, nasihat juga boleh memberi makna ikhlas. Boleh memberi makna ikhlas. Jadi dalam bahasa Arab ni kadang-kadang satu makna, satu lafaz, makna dia banyak. Jadi macam lafaz an-nasihah dalam bahasa Arab, satu tadi apa, saya bagi 5 tadi kan. Satu makna dia iaitu inginkan kebaikan orang lain. Iradatul khair lil mansuhilah. Makna yang kedua apa dia? Iaitu menunaikan tanggungjawab, menunaikan tanggungjawab. Makna yang ketiga macam dalam kitab ni, iaitu ketulusan dan kesetiaan. Makna yang keempat, itulah macam biasa kita terjemah, iaitu dengan makna memberi nasihat. Makna yang kelima ialah ikhlas. Ini beberapa makna nasihah dalam bahasa Arab. Jadi sekarang ni kita nak terjemahkan dengan terjemah yang mana? Kita nak terjemahkan dengan terjemah mana satu? Okey, kalau kita tengok, lepas tu sahabat tanya, kepada siapa wahai Rasulullah? Bila sahabat tanya kepada siapa wahai Rasulullah, takkan kita nak terjemahkan nasihat dengan makna bagi nasihat. Sebab kalau kita tengok, jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah. Jadi kalau kita terjemahkan nasihat dengan makna bagi nasihat, jadi tak kena. Jadi macam mana agama bagi nasihat kepada Allah? Mana ada orang nak bagi, mana layak kita nak bagi nasihat kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran. Jadi kalau makna memberi nasihat tak kena. Jadi antara terjemah yang boleh diterjemahkan, iaitu macam kalau masa saya belajar dulu, ustaz saya terjemahkan agama ialah menunaikan tanggungjawab. Terjemah itu juga cantik. Kalau terjemah dengan agama itu ialah menunaikan tanggungjawab, cantik. Ada juga ulama terjemahkan dengan makna agama itu ikhlas. Tapi antara ikhlas dengan ketulusan dan kesetiaan dekat sini hampir. Lebih kurang dekat-dekat. Maka bila ditanya, agama itu ikhlas atau tulus kepada siapa? Kepada Allah, kepada kitabullah, Rasulullah dan seterusnya. Dan kepada pemimpin Islam dan juga orang Islam yang lain. Jadi di sini agama nasihat tak boleh diterjemahkan dengan nasihat makna nasihat. Tak kena. Maka kita mungkin boleh terjemahkan dengan terjemah selain tu. Kalau kita terjemah dengan makna inginkan kebaikan, boleh tak? Tak kena ke? Takkan kita inginkan kebaikan dari Allah? Allah yang nakkan kebaikan kita. Kita tak perlukan kebaikan dari Allah Ta'ala, Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada dua terjemah yang tak kena dekat dalam konteks hadis ni kalau kita nak terjemah di sini. Faham Jadi kalau kita terjemah agama bagi nasihat, tak kena. Agama ialah inginkan kebaikan pun tak kena. Jadi antara terjemah yang boleh kita sesuaikan di sini, sama ada agama itu ialah tunaikan tanggungjawab, atau macam di sini diterjemahkan dengan ketulusan dan kesetiaan, dan satu lagi juga boleh ikhlas. Tapi antara ikhlas dan tulus itu dekat-dekat lah, hampir. Baik, jadi itu yang disampaikan di sini. Baik, jadi ada beberapa terjemah. Macam dalam Quran ada banyak ayat. Dalam Quran ada banyak ayat. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Lafaz nasih. Dalam Quran itu makna bagi nasihat. Uballighu, para nabi kata, aku sampaikan kepada kamu risalah Tuhanku, dan aku ialah pemberi nasihat yang amanah pada kamu. Situ boleh terjemah memberi nasihat, dan boleh juga aku inginkan kebaikan kamu. Kalau dalam Quran dan ada beberapa ayat tu, uballighukum risalati rabbi wa ansau lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ayat lain, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Itu ada dua tempat dalam Al-Quran. Jadi nasih ialah memberi makna nasihat. Jadi kita nak terjemah ikut konteks ayat tu. Cuma di sini tak sesuai terjemah agama bagi nasihat. Ini kenapa saya bagi tahu ni? Kerana kadang-kadang kalau kita dengar, kadang orang bila baca hadis ni, ad-dinun nasihat, agama ialah nasihat. Bila kita sambung hadis tu, tak kena makna dia. Sahabat tanya kepada siapa? Kepada Allah. Mana ada bagi nasihat kepada Allah? Allah Ta'ala tak perlukan nasihat. Jadi di sini nasihat ialah tak sesuai diterjemahkan dengan bagi nasihat. Jadi antara terjemahan yang sesuai, insya-Allah tunaikan tanggungjawab. Ataupun macam terjemah di sini, ketulusan dan kesetiaan, atau satu lagi juga ikhlas. Kan? Dia daripada lafaz an-nus. Okey, sambung. Jadi keterangan hadis
Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala memasukkan hadis ni tapi riwayat lain, tapi makna dia sama. Imam Nawawi rahimahullah masukkan hadis ni dalam kitab beliau Matan Arba'in, hadis 40 tu lah, yang mana dalam dia ada 42 hadis. Imam Nawawi rahimahullah kan karang banyak kitab. Yang paling masyhur Riyadhus Shalihin. Dalam Riyadhus Shalihin pun ada hadis ni. Dalam Al-Adhkar juga ada hadis ni. Dalam Matan Arba'in juga ada hadis ni. Jadi yang nak ceritanya, Imam Nawawi masukkan hadis ni dalam Matan Arba'in. Dan Imam Nawawi rahimahullah kata Matan Arba'in, hadis 40 tu ialah hadis-hadis yang merupakan tonggak agama. Maksudnya hadis-hadis yang menerangkan perkara-perkara yang asas dan penting dalam agama. Jadi bila hadis ni dimasukkan dalam kitab beliau Matan Arba'in, ialah nak bagi tahu hadis ni ialah walaupun pendek tetapi dia punya makna dia sangat penting. Seolah-olah kalau kita baca hadis ni ialah menerangkan secara ringkas keseluruhan tanggungjawab kita di dalam kehidupan ni. Jadi bila kata agama tu apa dia? Agama ialah tunaikan tanggungjawab kepada siapa? Kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada pemimpin orang Islam dan juga kepada seluruh orang awam. Jadi maknanya tanggungjawab tu maknanya dia merangkumi semua. Jadi hadis ni begitu penting. Baik. Tapi saya nak highlightkan di sini, kalau terjemah agama bagi nasihat tak sesuai. Makna tak kena. Okey, sambung. Okey, keterangan hadis. Maksud ketulusan dan kesetiaan untuk Allah Ta'ala ialah beriman kepada Allah Ta'ala, kasih kepadanya sesungguh hati, takut kepadanya, taat dan beribadat kepadanya, dan jangan menyengutukannya dengan sesuatu pun. Okay, ini jelaslah. Ini maksudnya antara tanggungjawab kita kepada Allah Ta'ala. Okay, sambung lagi. Sementara ketulusan dan kesetiaan kepada kitab Allah Ta'ala ialah beriman dengannya. Mana beriman dengan Al-Quran? Beriman Al-Quran ialah daripada Allah Ta'ala. Itu antara syarat yang pertama, iman, tanggungjawab dengan Al-Quran. Tunaikan hak memuliakannya. Memuliakan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran dipanggil ta'zimul Quran. Antara tanda muliakan Al-Quran disebut dalam kitab ialah Al-Quran tidak diletak atas lantai. Al-Quran tidak diletak atas lantai. Ini antara tanda disebut dalam kitab. Al-Quran tak letak atas lantai. Dalam kitab lain juga disebutkan Al-Quran tak dijadikan sebagai bantal. Mungkin orang kita tak biasalah buat, tapi kadang orang buat. Kadang orang nak tidur, dia letak Al-Quran atas rehal. Kemudian atas rehal yang sama juga dia tidur. Dia letak kepala dia. Jadi kadang tidur berbantalkan Quran. Na'udzubillah. Tapi antara perbuatan yang di dalam kitab sebutkan antara dia haram ialah letak Al-Quran kat lantai. Jadi cara dia tinggikan sedikit. Kalau kita nak letak, ditinggikan sedikit. Semakin tinggi Quran maka semakin bagus. Semakin tinggi Al-Quran maka semakin adab kita dengan Al-Quran makin tinggi. Sampaikan dalam kitab ta'liq, dalam kitab Fawaid Makkiyah yang dikarang oleh Syekh Said Alawi Al-Saqqaf rahimahullahu taala, dalam kitab Fawaid Makkiyah ada terangkan dan para ulama sebutkan antara adab dengan kitab. Ini nak cerita antara adab dengan kitab. Antara adab dengan kitab, dan ini saya juga biasa sampaikan di dalam majlis ilmu. Masya-Allah, dalam majlis kita saya tengok masya-Allah tuan-tuan dan puan juga pakai rehal atau letak ke atas. Kitab ialah antara adab dia tak letak kat bawah. Tak letak kat bawah. Tapi kalaulah kitab pun tak boleh letak kat bawah, walaupun tidaklah haram, tetapi Al-Quran lagi tak boleh letak kat bawah. Kemudian para ulama sampai sebutkan dalam kitab cara susun Quran pun ada disebutkan. Sebab itu kalau kita susun Al-Quran, kalau kita susun bertingkat, maka di antara adabnya ialah Quran paling atas sekali. Quran paling atas sekali. Memuliakan Al-Quran, Quran paling atas sekali. Lepas tu bawah tu apa? Kalau kita nak susun, katalah sekarang kat kita ada buku Quran, ada kitab Quran, ada tafsir, ada fiqh, ada kitab akidah, kemudian ada buku-buku lain, nahwu, sharaf sebagai contohnya, ada lain-lain. Jadi macam mana cara susunnya? Yang pertama sekali Quran. Bawah tu apa dia? Tafsir. Bawah tu ialah tafsir. Kena bawah tu bawah apa? Katalah ada kitab akidah. Lepas tu fiqh. Lepas tu kitab-kitab lain. Kitab-kitab ilmu alat maksud nahwu, sharaf apa semua, balaghah tu di bawah. Yang lain tu di atas. Kalau orang macam saya dulu, saya menceritakan pengalaman, antara yang saya lihat ialah semasa mengaji di Pakistan dan India dulu,
para ulama India Pakistan sangat menitik beratkan adab dengan kitab. Sangat menitik beratkan. Kadang-kadang kalau kata kitab salah susun pun akan ditegur. Bukan itu saja, bahkan cara bawa kitab pun. Kadang-kadang kalau orang pegang kitab macam sambil lewa, itu kadang-kadang ditegur. Kadang-kadang ada orang pegang kitab kan, pegang kitab bawa Quran je ni. Ni saya bagi contoh kan, dia buat yang tu. Jadi ialah itu makna menunjukkan kepada kita tidak kata haram, tapi kurang adab dengan kitab. Lagilah kalau kitab itu ialah Al-Quran. Kitab itu ialah Al-Quran. Maka termasuk juga ialah, antaranya ialah juga kalau kita bawa Al-Quran, maka perlu dihormati. Apa lagi? Satu nak ditegur, tapi rasa-rasanya mungkin masyarakat kita jarang buat. Apa dia, kadang-kadang satu orang pegang Quran kecil. Satu orang kadang bawa Quran kecil. Kadang-kadang kita ada banyak orang Quran kecil, kadang nak mudahkan dia baca. Lagi-lagi kadang-kadang bila pergi ke masjid ke apa, kadang orang bawa Quran kecil. Kadang kat Masjid Haram ke, pergi Mekah mana orang bawa Quran kecil masuk dalam poket. Jadi Quran kecil itu ialah letak di poket atas, bukan diletak di poket bawah. Kalau letak di poket bawah, apa akan berlaku? Quran tu lagi bawah daripada punggung dia. Quran tu lagi bawah daripada punggungnya. Maknanya ini tidak beradab dengan Al-Quran. Tidak beradab dengan Al-Quran. Jadi kalau contoh kata kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan ada pakai aplikasi Al-Quran. Kadang tuan-tuan buka aplikasi Quran. Ketika dia sedang menyala. Ketika menyala ayat Quran tu, katalah tengah buka, tengah menyala. Maka jangan letak kat poket bawah. Ini adab. Adab kan? Adab dengan Al-Quran. Padamkan dulu baru letak kat poket bawah. Padamkan dulu atau keluar dari aplikasi itu baru letak kat poket bawah. Ini adab yang ditekankan. Dan ini yang saya sebutkan ini ada dalam kitab. Antaranya para ulama sebutkan juga ialah tidak melunjur kaki kepada Quran. Tidak melunjur kaki kepada Quran. Dipanggil ta'zimul Quran, memuliakan Al-Quran. Apa lagi tuan-tuan? Ni selalu berlaku. Malam Jumaat. Malam Jumaat. Baca surah Yasin. Yasin tu apa dia? Yasin tu Quran. Yasin tu bukan Quran. Yasin tu Al-Quran. Quran faham? Quran surat khabar. Yasin bukan Quran. Yasin adalah Al-Quran. Jadi dibuat buku Yasin. Maksudnya tu Al-Quran. Dan itu termasuk dalam mushaf dibaca. Jadi biasa kadang-kadang orang bahagi-bahagikan Yasin, kemudian lepas habis baca, kerana sebelum baca pun, maka habis baca pop letak kat bawah. Letak kat bawah. Ini tidak beradab dengan Al-Quran. Jadi sebab itu kalau dalam kitab fiqh sebutkan, antara dia Iqna' seingat saya, ialah letakkan Al-Quran di tahap lantai, paras lantai hukum dah haram. Jadi kadang-kadang perlu ambil berat perkara ini. Kadang-kadang orang buat hantaran kahwin. Hantaran kahwin kena bagi Quran. Kadang-kadang ada kala hantaran kahwin itu betul-betul kat bawah letak Al-Quran. Boleh, tapi tinggikan sedikit. Kan tinggikan sedikit Al-Quran tersebut. Jadi ini antara adab dengan Al-Quran. Tapi Masya Allah, antara kebaikan yang saya lihat orang Melayu juga memuliakan Al-Quran. Tapi kadang-kadang bila lihat bangsa Arab, maaf saya sebut tapi ini adalah hakikat, kadang-kadang bangsa Arab mereka langsung tidak memuliakan Quran. Sebab itu kadang-kadang kalau kita pergi ke negara Arab, kadang-kadang ada kala mereka memang letak Quran atas lantai, dibaca Quran atas lantai. Dan memang diletakkan Quran kecil pun kat poket bawah. Jadi ini itu tidak beradab dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran diletak di bawah. Kan jangan kata orang Arab buat pula. Bukan semua perbuatan orang Arab tu betul. Walaupun dia Arab, dia cakap sahih na'am kan. Walaupun dia cakap Arab berabuk sekalipun, bukan semua perbuatan dia betul. Tapi kita kasih kepada bangsa Arab. Kerana ada hadis kata kasih kepada bangsa Arab. Kita kasih kerana hubungan mereka, bahasa Arab mereka keluar ni. Tetapi bukan semua perbuatan mereka itu betul. Bukan semua. Jadi yang tak betul tu tak payah ikut. Jadi antara perkara yang kadang-kadang saya lihat selalu, lagi-lagi kalau kita pergi Mekah, Madinah, mereka kurang memuliakan Quran. Kadang-kadang orang bangsa lain lebih muliakan Quran. Kadang-kadang lebih bangsa. Tuan-tuan pergi, kalau sebagai contoh, kadang-kadang kalau tuan-tuan pergi ke, kadang-kadang kita lihat, tuan-tuan pergi ke Mekah, Madinah, kadang kita akan jumpa dengan bangsa India, Pakistan. Saya juga kadang-kadang saya biasa tengok. Pernah sekali itu saya semayang satu orang, sebelah saya itu orang Pakistan, orang tua je. Dan saya tahu dia pun orang biasa saja. Saya nampak dia pun orang biasa je. Dia nampak satu orang Arab tepi sana, baca Quran, letak Quran dekat bawah. Saya nampak dia, yang pakcik ni, pakcik Pakistan ni, dia tak senang duduk. Dia tak senang duduk. Habis saja dia semayang, dia tak senang duduk, cepat-cepat dia pergi pada orang tu. Dia tegur, encik. Macam dia tegur, dia bagi syarat, Quran letak atas.
Saya lihat peristiwa tersebut. Waktu tu dia di tepi saya. Dia pergi cepat-cepat tegur orang tu, Quran tak atas. Orang tu dengarlah dia angkat atas tak Quran. Tapi apa yang kita nak belajar ialah kadang-kadang bangsa lain mereka lebih mulia ke Al-Quran. Tanpa kita merendahkan mana-mana bangsa. Tapi secara umumnya. Jadi jangan bagi dalil pula, oh saya tengok kat Mekah Madinah elok letak Quran kat bawah. Elok letak Quran kat bukit bawah, itu bukan dalil. Tapi dalam kitab sebutkan bahawa Al-Quran ialah perlu dimuliakan dan diagungkan. Dan antara dia ialah tidak melunjur kaki kepada Quran. Ini antara perkara yang apa? Penting. Dan juga saya sebutkan tadi, kadang yang biasa berlaku di negara kita, lagi-lagi kadang kampung-kampung apa, surah Yasin tu. Surah Yasin lepas dah baca, pop letak kat lantai. Tak boleh, letak kat atas kan. Itu juga adalah Quran. Okay, sambung. Lagi, tunaikan hak memuliakannya, mendapatkan ilmunya, sebarkan ilmunya dan beramal dengannya. Okey, ini jelaslah, ini tanggungjawab kita dengan Al-Quran. Kan beramal dan ni. Tapi di sini sebut tak baca. Dia kata sini beriman, tunaikan hak memuliakannya, mendapatkan ilmunya, sebarkan ilmunya dan beramal dengannya. Tapi satu lagi juga termasuk ialah baca Quran. Baca Quran juga ialah tanggungjawab Quran. Tanggungjawab kepada Al-Quran. Baca Al-Quran. Sambung lagi. Ketulusan dan kesetiaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah membenarkan baginda. Membenarkan baginda di sini maksudnya tasdiq. Membenarkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Rasulullah. Membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung. Membenarkan baginda, okey, memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan baginda. Dalam kitab, kalau kita baca di dalam kitab-kitab berkaitan dengan Nabi, sirah pun dan banyak kitab lain-lain sebutkan antara tanda memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat sekali, dan orang yang mendengar juga berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi tadi pun saya sebut nama beliau. Beliau tulis syarah Sahih Muslim, nama Minhaj. Minhaj ni ialah syarah Sahih Muslim. Dalam kitab tu Imam Nawawi rahimahullah sebutkan satu orang kalau dia tulis nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disunatkan dia juga sunat menulis nama selawat kepada baginda disertakan dengan nama baginda. Dan tulis itu juga ialah dengan sempurna. Maksudnya tulis selawat itu dengan sempurna. Maknanya kalau dia tulis contoh kata nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tulis nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contohnya, katalah Muhammad ataupun Rasulullah ke, ataupun dia tulis An-Nabi ke Nabiullah ke, maka bila tulis maka disunatkan juga tulis selawat, dan tulis selawat itu sempurna sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Nawawi kata jangan ditulis dengan diringkaskan. Ringkaskan macam mana? Kalau Arab kadang-kadang dia orang ringkaskan dengan sad lam ain mim, salam. Salam tu maksudnya ringkasan kepada sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi kata sewajarnya jangan diringkaskan, ikhtisar, jangan diikhtizalkan, bahkan ditulis sempurna. Macam kalau kita kan, kalau kita Melayu kan ditulis SAW. SAW. Jadi itu juga tak wajar. Sebaiknya bila kita tulis sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya ialah kerana ada riwayat sebutkan, walaupun riwayat itu dhaif, tapi maknanya satu orang kalau ditulis selawat, maka selama selawat tu ada, maka dia akan terus mendapat doa dan keberkatan daripada Allah Taala. Jadi sebab itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kedekut. Macam itulah. Jadi kalau kita tulis nama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebut nama Nabi, kita tuliskan dan sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok para ulama Yaman sebagai contoh, macam tuan pun kenal Habib Umar pun sama. Itu guru beliau. Habib Ali Zainal Abidin kat sini pun pernah datang. Beliau kalau setiap kali sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat sallallahu alaihi wasallam, bahkan keluarga baginda pun sekali. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Biasa beliau sebut macam tu kan. Kalau tuan dengar ceramah beliau pun sebut sekali macam tu sekali. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Nak bagi tahu begitu sekali memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk dalam muliakan baginda. Sambung. Muliakan baginda maksudnya sebut nama Nabi dengan keagungan kan. Dalam hadis dalam riwayat ada disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar kan, ada orang yang dekat Ibnu Umar, satu orang yang mana dia kebas kaki.
Kadang-kadang ada orang kebas kaki kan. Dekat Ibnu Umar ada satu orang kebas kaki. Bila bangun kebas kaki. Maka orang cakap tadi, maksudnya Ibnu Umar bagi tahu dengan orang tu. Orang tu dikebas kaki. Ialah kadang-kadang kita dah duduk lama kebas kaki. Arab yang khadar. Jadi ditanya, jadi Ibnu Umar kata, sebut nama yang orang yang kau paling sayang. Maka lelaki itu pun sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terus kebas kaki ni hilang. Dan Imam Nawawi sebut tu dalam Al-Adhkar. Jadi makna di antara amalan, bila kalau kebas kaki sebut nama orang yang paling dicintai, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada dalam Al-Adhkar. Ada dalam Al-Adhkar riwayat Ibnu Umar. Seingat saya. Okey, sambung. Jadi sambung, cintakan baginda sallallahu alaihi wasallam dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini sepenuh jiwa raga bahawa keselamatan saya adalah dalam mengikuti cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita juga perlu yakin bahawa kalau kita ikut sunnah Nabi, maka kita akan berjaya dunia dan akhirat. Ini adalah pasti. Ini adalah perkara yang pasti. Tapi keyakinan tu perlu ada dalam hati. Kalau kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan berjaya dunia akhirat. Sambung lagi. Ketulusan dan kesetiaan kepada pemimpin-pemimpin orang Islam ialah membantu mereka dalam menunaikan tanggungjawab dan tugas mereka. Bersangka baik terhadap mereka. Okey, maknanya kalau mereka buat baik tu bantulah. Kalau mereka buat perkara yang baik dan betul, bantu. Dan bersangka baik terhadap mereka, maksudnya kita bersangka baik bahawa mereka inginkan kebaikan kita. Sambung. Sekiranya ternampak apa-apa kesalahan mereka, maka hendaklah diperbetulkan dengan cara yang terbaik. Maknanya bukanlah semua benda ikut. Kalau salah, tegurlah. Tapi tegur juga dengan cara yang betul tempatnya dan kena cara ni, dengan cara yang terbaik. Macam Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau ada sebut kerana ada orang buat salah. Ada orang buat salah. Jadi kita boleh tak tegur dia? Memang kita boleh tegur dia. Tapi kerana tegur juga dengan cara yang betul. Imam Syafi'i rahimahullah sebut, kalau satu orang buat salah, kalau kau tegur dia terang-terangan depan orang, sebenarnya Imam Syafi'i kata engkau merosakkan dia. Kenapa? Sebab bila dia ditegur depan orang, dia malu, dia tak terima. Bahkan dia lagi jadi benci. Walaupun bukanlah semestinya macam tu, tetapi itu kebiasaan. Jadi maksud Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu ialah kadang satu orang kau ditegur dengan cara salah. Contohnya terang-terangan ditegur, malulah dia. Maka dia daripada jadi nak buat, jadi tak buat. Lagi jadi benci, jadi tak suka. Maka lebihlah lagi kalau orang tu ada pangkat. Kan orang tu orang besar. Maka kalau ditegur depan-depan khalayak, lebihlah tu orang tu rakyat dia. Lagilah dia tak boleh. Kan? Dan kita sendiri pun kalau orang tegur kita, cuba kalau ditegur depan-depan orang, tak boleh terima. Kan kita rasa malu. Walaupun kita tahu kita salah, kita tahulah saya salah, kita tahulah saya salah, tapi tak boleh terima. Tapi kalau ditegur dengan hikmah dan secara personal, secara bersendirian, maka kan orang boleh terima, bahkan mudah untuk diterima. Mudah untuk diterima. Jadi yang itu yang dikatakan bahawa hendaklah diperbetulkan dengan cara yang terbaik. Sambung. Memberi cadangan yang baik kepada mereka. Beri cadangan yang baik kepada mereka, maknanya bantu untuk mereka lakukan, untuk pimpin baik, dan mentaati mereka dalam perkara-perkara yang dibenarkan oleh syarak. Kan, dalam perkara yang dibenarkan oleh syarak, taat. Tapi kalau perkara itu langgar syariat, atau tak boleh ikutlah. Okey, sambung. Sementara ketulusan dan kesetiaan terhadap orang awam Islam, tadi kan pemimpin orang besar, sekarang pula dengan orang awam. Apa dia? Ketulusan dan kesetiaan terhadap orang awam Islam ialah mengambil berat tentang kebaikan dan kebajikan mereka, termasuklah mendorong mereka ke arah agama. Maknanya bimbing orang awam kepada agama, maknanya dakwahkan mereka lah kepada agama. Sambung. Merasakan bahawa manfaat untuk mereka ialah manfaat kita sendiri, dan kerugian mereka ialah kerugian diri kita sendiri. Maksudnya kalau mereka tu susah, kita rasa bahawa kita juga susah. Kalau mereka senang, maka itu juga kebaikan untuk kita. Okey. Membantu mereka sedaya mungkin dan menunaikan hak mereka. Tunaikan hak mereka. Ini syarah hadis ni dipetik daripada kitab Ma'ariful Hadis. Ma'ariful Hadis ni sebenarnya syarah hadis dalam Urdu ni. Ni syarah hadis dalam Urdu. Ia dikarang oleh Maulana Manzur Nu'mani rahimahullahu ta'ala. Ma'ariful Hadis ni syarah hadis dalam Urdu
yang dikarang oleh Maulana Manzur Nu'mani rahimahullahu taala. Kita sambung. An Thawbana radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna haudhi ma baina adana ila amman akwabuhu adadun nujum wa ma'uhu ashaddu bayadan min ath-thalj wa ahla min al-asal awwalu man yariduhu fuqara'ul muhajirin qulna ya Rasulullah sifhum lana qala syu'thur ru'us dunsu thiyab alladhina la yankihuna al-mutana'iman wa la tufattahu lahumus sudad wala tufattahu lahumus sudad, atau boleh juga dibaca wala tuftahu lahumus sudad alladhina yu'tuna ma alaihim wa la yu'tawna ma lahum rawahu Tabarani wa rijaluhu rijalus sahih majma'uz zawaid. Kesambung. Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu, beliau ialah merupakan antara bekas hamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau antara bekas hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil dalam bahasa Arab dengan Maula Rasulillah. Maula ni maksudnya iaitu bekas hamba. Maksudnya dia tu dulu dibebaskan oleh Nabi. Hamba yang dibebaskan oleh Nabi. Antara dia Thauban lah. Thauban, Syukran hamba lain. Sayyidina Zaid bin Harisah juga Maula Rasulillah. Tapi yang paling besar ni Zaid bin Harisah lah. Tapi ini antaranya Sayyidina Thauban radhiyallahu taala anhu. Dan ada memang ada beberapa hadis daripada beliau. Baik, Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kawasan telagaku seluas kawasan di antara Adan dan Amman. Sesungguhnya kawasan telagaku seluas kawasan di antara Adan dan Amman. Bilangan gelas-gelas air telaga itu ialah sebanyak bilangan bintang di langit, yakni tak terhitung banyaknya. Airnya lebih putih daripada salji dan lebih manis daripada madu. Masya Allah. Airnya lebih putih daripada salji dan lebih manis daripada madu. Golongan yang pertama akan datang ke telagaku ialah orang-orang fakir dalam kalangan orang-orang muhajirin. Allahumma ja'alna minhum. Kami berkata, wahai Rasulullah, beritahulah kepada kami sifat-sifat mereka. Baginda SAW menjawab, mereka mempunyai rambut yang kusut masai, pakaian mereka lusuh, mereka tidak mampu menikahi wanita-wanita yang dibesarkan dalam kemewahan, pintu-pintu tak dibuka untuk mereka, yakni kedatangan mereka tidak dialu-alukan. Mereka juga ialah orang-orang yang menunaikan segala hak yang menjadi tanggungjawab mereka, sementara hak mereka tak ditunaikan. Hadis riwayat Tabarani, dipetik daripada kitab Majma'uz Zawaid. Majma'uz Zawaid ni karangan Allamah Nuruddin Al-Haythami rahimahullahu taala. Kita sambung. Jadi ini hadis dia berkenaan dengan kemuliaan dan keutamaan orang Islam. Tapi ini orang Islam yang susah. Okay, kita baca dulu keterangan dia. Keterangan hadis tu ada kat bawah tu. Adan ialah satu nama tempat yang masyhur di Yaman. Adan ialah satu nama tempat yang masyhur di Yaman. Sementara Amman pula ialah sebuah bandar yang masyhur di Jordan. Mana jarak daripada Yaman pergi ke Jordan. Okey, baik. Dalam hadis di atas, kedua-dua tempat itu telah digunakan hanya sebagai tanda perbandingan. Kan Nabi bagi tahu kan? Nabi kata telagaku ialah daripada Adan sampai ke Amman, daripada Yaman sampai ke Jordan. Okay, jarak tu. Jadi maksudnya ialah sejauh mana kawasan antara Adan dan Amman di dunia ini, sejauh itulah keluasan telaga Nabi SAW. Tetapi itu tidaklah membawa maksud bahawa keluasan telaga Nabi SAW tepat sama jarak dengan kawasan itu. Jadi Nabi nak beritahu besar lah. Tujuan Nabi itu nak beritahu begitu luasnya. Okay, baik. Bahkan keterangan itu hanya untuk memberi gambaran bahawa keluasan telaga Nabi SAW ialah beratus-ratus batu. Mana begitu besar. Ini juga syarah daripada kitab Ma'ariful Hadis. Tahu tak siapa berapa jauh tu? Tahu ke berapa jauh tu? Abang Azmi catat ke berapa? Tak catat Saya ingat saya dah baca di sini, tak apa, tapi tak apalah. Khair, tak ada masalah. Ulang pun tak ada masalah. Sekejap saya nak check jap.
jarak antara Adan dengan Amman. Sebentar, saya cek sekejap jarak antara Adan dan Amman. Sebab kerana ada satu perkara yang ulama kaji yang luar biasa. Ada satu perkara yang luar biasa yang para ulama kaji. Sebab ni hadis ni, riwayat ni kata Adan dan Amman. Ada riwayat lain Nabi sebutkan jarak telaga Nabi daripada Hajar. Hajar ni di Hijaz, Hajar sampai kepada Hajar, antara Hajar sampai kepada Amman. Dan bila para ulama kaji di antara dua jarak itu yang Nabi sebut dalam dua hadis yang berbeza, ialah jarak ni sama. Jaraknya dua-duanya sama. Faham apa saya kata ni? Maknanya dalam hadis ni sebutkan antara Adan dan Amman. Ada riwayat lain Nabi sebutkan dua nama tempat yang lain. Dua nama tempat yang lain. Salah satu ni adalah Hajar, dan antara Hajar dan Amman juga. Tapi bila ditengok jaraknya ialah sama. Maknanya mukjizat Nabi SAW. Jadi sekejap saya tengok sekejap jarak tu sekejap Sekejap bagi saya masa sikit. Sekejap je, insya-Allah. Kalau mudah-mudahan Adan, okey, Adan di Yaman. Jadi okey. Ada jarak, okey. Adan kemudian pergi ke Amman. Amman Jordan. Okey, baik, jumpa dah. Okey. Okey, jaraknya ialah 2877 km. 2877 km. 2877 km. Kan Adan ni ujung, dia dekat selatan Saudi, dekat Yaman kan. Kan Yaman bawah Saudi. Jadi kita tengok ya, Saudi atas dan bawah dia Yaman. Jadi Adan ni dekat laut. Kemudian naik ke Amman, Amman pergi ke Syam, Jordan tu, atas. Jadi jarak ni ialah 2877 km. Tapi ada satu keajaiban, Nabi SAW ada sebut riwayat lain. Yang Nabi sebut tempat lain dalam riwayat lain. Nabi kata pasal telaga juga. Nabi kata telagaku antara Hajar dan di antara Amman. Riwayat lain. Tapi bila kita kira jarak dia sekarang, jarak dia sama. Jarak ni ialah sama. Maknanya ini nak bagi tahu ilmu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi tak pernah sampai situ pun. Ni Amman Nabi tak pernah sampai. Nabi tak pernah sampai ke Amman. Dan Nabi juga tidak pernah sampai ke Yaman. Itu yang mukjizat Nabi SAW. Tapi jarak yang Nabi sebut tu tepat, sama. Kan? Tapi cuma para ulama kata bahawa jarak ini bukanlah spesifik, tetapi untuk nak bayangkan jarak yang begitu jauh. Kan? Jadi jarak begitu jauh. Berapa tadi? 28, tuan-tuan catat. Jarak dia ialah 2877 km. Mana dekat 2900 juga. 2877 km. Dan ada riwayat lain, tapi jaraknya juga sama. Okey. Jadi Nabi bagi tahu, okey, kita ulang semula ya. Nabi dua tempat ni Nabi tak pernah sampai. Kalau sampai lah, dari segi sampai tu Nabi tak pernah sampai. Sampai ni maksud saya bermusafir. Tapi kalau Isra' Mi'raj, ketika Mi'raj tu Nabi SAW lalu ketika Mi'raj. Ketika Isra'. Sebab kalau daripada Isra' dari Masjidil Haram pergi ke Masjid Aqsa. Bila pergi Masjid Aqsa, Nabi lalulah kawasan tu. Tetapi kalau bermusafir singgah, wallahualam setahu kita tidak, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak singgah. Okey, sambung. Jadi dan Adan pun Nabi tak pernah singgah. Nabi tak pernah sampai Yaman. Kalau secara perjalanan biasa, Nabi paling jauh dalam hayat Nabi hanya pernah sampai Tabuk. Tabuk ni ialah dalam Saudi sekarang, tapi dulu dalam Jordan. Dulu dalam Jordan, tapi sekarang dalam Saudi. Dia sempadan di antara Jordan dan Saudi. Tabuk, tuan-tuan tengok Tabuk. Dia lebih kurang dalam jarak 800 km daripada kota Madinah. Tabuk jauh. Lebih kurang 800 km daripada kota Madinah. Okey, sambung. Jadi sesungguhnya kawasan telagaku seluas kawasan di antara Adan dan Amman. Bilangan gelas-gelas air telaga itu ialah sebanyak bilangan bintang di langit, yakni tak terhitung banyaknya. Ini dalam tafsir pun sebutkan, dalam hadis pun ada sebutkan bahawa telaga yang dimaksudkan ini ialah apa? Telaga Kautsar. Telaga Kautsar. Okey. Walaupun Kautsar itu ada tafsir lain. Tapi antara tafsirnya ialah Al-Kautsar itu ialah telaga Nabi SAW di akhirat nanti. Tapi tak dinafikan bahawa Kautsar ada tafsir lain. Ada tafsir lain. Sambung. Okey. Airnya lebih putih daripada salji dan lebih manis daripada madu. Allahu Akbar. Okey. Golongan yang pertama yang akan datang ke telagaku ialah orang-orang fakir
dalam kalangan orang-orang muhajirin. Ini orang yang pertama datang akan minum daripada air tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa akan minum daripada apa? Daripada, kan dalam riwayat beritahu bahawa Nabi sendiri akan cedokkan dan Nabi akan bagi minum. Dan dalam hadis ada disebutkan bahawa Nabi kata siapa yang mana minum air telaga Kautsar, maka tak akan dahaga selama-lamanya. Siapa yang minum air telaga Kautsar, maka tidak akan dahaga selama-lamanya. Maka mungkin timbul persoalan, kalaulah siapa minum air telaga Kautsar tak dahaga selama-lamanya, dan itu sebelum masuk syurga. Minum air telaga Kautsar tu sebelum masuk syurga. Masuk syurga lepas tu. Jadi kalau dah tak dahaga dah, maka apa perlu lagi minum dalam syurga? Faham ke? Kan satu orang dah minum, maka tak haus dah. Maka dalam syurga ada lagi sungai. Allah kata kan, mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Dalam syurga ada 4 lagi sungai. Fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Dalam Quran ada 4 syurga, 4 batang syurga. Jadi para ulama kata ya, satu orang dah minum telaga Kautsar takkan haus selama-lamanya. Jadi kalau masuk syurga, yang minum air syurga tu, minum sungai, susu ke apa minuman lain yang dia minum, itu hanya minum bersukaria. Minum suka-suka, minum nak seronok. Dalam syurga memang tempat berseronok. Dalam syurga tempat bernikmat-nikmat. Jadi minum air dalam syurga ialah tempat untuk nikmat-nikmat. Kita habiskan dulu hadis ni dan lepas tu azan. Jap. Sikit lagi ya. Okay, baik. Jadi kami berkata, wahai Rasulullah, beritahulah kepada kami sifat-sifat mereka. Sifat-sifat mereka ni maksudnya sifat-sifat orang muhajirin yang pertama yang akan datang ke Telaga Kautsar. Apa di antara tanda-tanda mereka, sifat-sifat mereka? Maka baginda SAW menjawab, mereka mempunyai rambut yang kusuk masai. Pakaian mereka susah. Ini apa maksudnya? Kerana orang-orang muhajirin ialah majoriti mereka ialah miskin. Orang yang sangat susah. Sangat-sangat susah. Maka oleh kerana itu, ini keadaan mereka. Kita sambung. Jadi maksudnya para ulama tak ada pun sebutkan bahawa kita mesti keadaan macam ni. Jadi mereka waktu tu susah, maka oleh kerana mereka susah, kerana itu keadaan mereka macam ni. Mereka tak ada baju yang cukup pun. Jadi kerana itu keadaan mereka macam ni. Sambung. Mereka tidak mampu menikahi wanita-wanita yang dibesarkan dalam kemewahan. Kalau orang miskin, jadi kalau dia pinang anak-anak orang kaya tak terima. Sambung. Pintu-pintu tak dibuka untuk mereka, yang ni kedatangan mereka tak dihalu-halukan. Maknanya mereka pun kalau dalam majlis, tak adalah orang nak undang mereka. Sambung. Mereka juga ialah orang-orang yang menunaikan segala hak yang menjadi tanggungjawab mereka, sementara hak mereka tak ditunaikan. Maksudnya, kalau hak mereka tu mereka tunaikan, tapi kalau bab hak mereka tak dapat. Jadi hak mereka tu selalu diketepikan. Jadi orang macam ni yang akan dimulia di akhirat nanti. Satu perkara juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita hidup dalam dunia ini memanglah kita kalau boleh semua nak kita nak hak kita. Kan kita nak hak kita. Itu memang semua orang lah. Kalau tanya sesiapa pun, setiap orang kat dunia ni dia nak hak dia. Ini hak saya, dia kata. Ini adalah hak kita. Kita nak. Ini umum, ini adalah biasa. Tapi kadang-kadang hak orang pun kita nak. Jadi point dia, hak kita pun kita nak, hak orang pun kita nak kadang. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, memang dalam hidup dunia ni kadang-kadang ada hak kita yang kita tak dapat. Jadi yang orang yang ganjarannya besar di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang mana dia ada hak dan dia tak dapat tapi dia halalkan. Maksudnya kadang-kadang nak cerita macam mana orang rampas hak dia. Orang rampas hak dia, kadang dia maafkan. Orang macam ni yang mana kedudukan dia tinggi di sisi Allah Ta'ala, tapi perkara ini susah. Susah lah kan? Kalau kita ada tanah, tiba-tiba orang rampas tanah kita, ingat senang kita nak lepaskan? Oh, tak boleh. Time tu kopiah ada pun tak lepas gak. Biar pakai jubah sekali, janggut tebal pun. Tapi dia kata ni hak saya. Katalah orang rampas tanah kita, rumah kita, orang rampas kita punya harta. Bukan senang kita nak lepaskan. Kita kata ini hak. Itu yang kadang sampai masuk mahkamah apa semua. Baik susah. Tapi orang yang ganjarannya tinggi di sisi Allah Ta'ala, kadang-kadang orang ambil hak dia, dimaafkan. Dia maafkan. Jadi bagaimana kita nak lihat ni? Contoh kalau kita lihat para sahabat, kan? Dan juga kadang kita baca berkenaan dengan biografi para ulama. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita baca pasal biografi para ulama dulu-dulu,
Kadang-kadang walaupun para ulama tu hebat-hebat mereka pun, tapi kadang-kadang mereka, hak mereka juga dirampas. Kadang-kadang jiran mereka rampas hak mereka. Kadang banyak kali penguasa rampas hak mereka sebagainya. Tapi apa yang berlaku, akhirnya mereka maafkan saja. Jadi aku maafkan kerana Allah Ta'ala. Kerana itu Allah muliakan dia. Jadi nak ceritanya dalam dunia ini, apa dia bila kita hidup, hak kita kepada orang tunaikan. Tapi hak kita tak dapat, itu kadang-kadang kita kena maafkan. Kadang-kadang. Faham ke? Maknanya hak orang jangan sekali-kali kita tak tunaikan. Kena tunaikan hak orang. Tapi hak kita kalau tak dapat, kadang-kadang ada kalau tak dapat, maka dalam hadis Nabi ada ajar, tak semestinya kita kena tuntut, tetapi kita tuntut kepada Allah Ta'ala. Nabi kata mintalah kepada Allah. Sahabat kata kau tak dapat, kamu akan dapat hak kamu di akhirat nanti. Kadang tak dapat kat dunia. Jadi semua orang kadang tuntut hak kan. Zaman sekarang ni orang tuntut hak kan. Tapi kadang-kadang bukan semestinya semua hak dapat. Tapi kalau tak dapat, doa kepada Allah, insya-Allah. Kalau tak dapat kat dunia pun sekalipun, di akhirat nanti Allah akan bagi. Wallahu alam. Sampai itu saja.